Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haren Teji Matusin. Berita-berita utama malam ini. Kualiti program perkembangan profesional guru perlu dimantapkan agar sentiasa relevan mengikut kompetensi pengajaran guru. Kepintaran memanfaatkan kemajuan teknologi terbukti dapat membantu mengembangluaskan perniagaan. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapih. Kementerian Kesihatan memblumkan 343 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.1%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. 33 graduan menerima hadiah pada majlis penghargaan dan doa kesyukuran graduan cemerlang beasiswa Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan bagi menghargai pencapaian yang diperoleh para graduan yang telah menamatkan pengajian dalam bidang dan jurusan masing-masing. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Hall, Jerudong. Penyampaian hadiah penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihak Udara Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Abadiruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Para graduan telah mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negeri dan menamatkan pengajian pada tahun 2019 hingga 2021. Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1444 Hijrah akan diadakan pada hari Sabtu 22 Oktober di Royal Berkshire Hall, Jerudong bermula pukul 9 pagi. Antara pengisian majlis ceramah khas dan persembahan selawat, tema bagi Perhimpunan Khas tahun ini bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan itu, para jemputan dinasihatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP, melakukan ujian ART di rumah masing-masing dan memuat naik keputusan ART ke aplikasi Bru Health, digalakkan mensanitasi tangan, elakkan bersalam-salaman dan sentiasa melaksanakan penjarakan sosial mengikut SOP Kementerian Kesihatan. Individu yang mempunyai simptom-simptom dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis. Persidangan antarabangsa kecerdasan sistem maklumat menumpukan kepada mempromosi amalan cara hidup yang mampan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sebagai satu langkah untuk memastikan peningkatan pembangunan sumber manusia di semua peringkat dalam mencapai matlamat strategik program bimbingan literasi dan numerasi LNCP, petang tadi Kementerian Pendidikan melalui LNCP mengadakan Majlis Akreditasi LNCP bagi Lead Trainers, Senior Coaches dan Coaches 2022. Majlis berlangsung di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengeran Hajat Saleha, Katok.
Di majlis ini, para pelatih dan pembimbing dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Haiwan Ugama menerima sijil dan label PIN masing-masing. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis antara lain diadakan untuk memberi pengiktirafan kepada para pegawai dan tenaga pengajar yang berjaya dalam latihan berkenaan. Salah satu tanggungjawab saya ialah memastikan dan memantapkan lagi kualiti program perkembangan profesional guru-guru dengan cara memastikan isi kandungan dan struktur program itu adalah berdasarkan keperluan guru-guru dan sentiasa relevan dan mengikut kompetensi pengajaran guru-guru berdasarkan piawaian Guru Brunei Darussalam 2.0. Program literasi dan numerasi pembimbing telah menerbitkan sebuah buku panduan yang dipanggil Teaching for Mastery yang membimbing guru-guru untuk menggaris panduan untuk kami menggunakan pengajaran yang efektif. Buku tersebut mengandungi 4 komponen yang besar. Jadi konsep feedback dan feed forward akan dimasukkan di dalam strategi ini. InsyaAllah saya akan kongsikan kepada guru-guru melalui sesi professional development dan seterusnya kaedah tersebut ataupun teknik tersebut akan dipraktikkan di dalam kelas masing-masing agar dapat membantu murid untuk lebih mudah faham dalam mata pelajaran BISDIA. Sebagai pendidik dan juga coach literasi, saya berharap akan dapat mengukuhkan sistem pendidikan terutama dalam meningkatkan kemahiran literasi di kalangan pelajar. Universiti Teknologi Brunei UTB menganjurkan persidangan antarabangsa kecerdasan dalam sistem maklumat kelima CIIS Anjuran Sekolah Pengetahuan dan Informatik. Persidangan secara maya itu diadakan selama 3 hari dan menampilkan beberapa ahli panel forum. Antara yang menyertai Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Persidangan tersebut antara lain bertujuan menghimpunkan pakar dan profesional akademik dan industri yang berpengalaman dalam inovasi, reka bentuk dan penyelidikan bagi berinteraksi dan berkongsi pengalaman serta pengetahuan dalam kemajuan terbaharu teknologi terutama di bidang sistem maklumat dan pengetahuan. Persidangan juga menumpukan kepada mempromosi amalan cara hidup yang mampan dan menterjemahkan dasar berdaya tahan kepada tindakan menggunakan inovasi digital. Tujuh penuntut Universiti Brunei Darussalam UBD, 15 penuntut Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, 4 penuntut Universiti Teknologi Brunei UTB dan 2 orang profesional diraikan dalam satu majlis graduasi secara maya setelah menamatkan program pensijilan antarabangsa yang ditawarkan oleh Universiti Osaka. Antara yang menyertai Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Program Sains Halal, Teknologi dan Inovasi selama 10 bulan itu dibuat secara dalam talian dan penempatan di universiti tersebut. Program tersebut juga adalah satu program pendidikan yang dimulakan oleh Kampus ASEAN Universiti Osaka yang berkolaborasi dengan rakan-rakan ASEAN. Acara juga diselajurkan dengan kemasukan penuntut baharu bagi program berkenaan. Jabatan Halewal Masjid melalui bahagian Halewal Muslimah mengadakan sesi ceramah sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang diungkayahkan dengan kerjasama pejabat Halewal Masjid Daerah Brunei dan Muara, Zon 1 dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pehin Datuk Imam Haji Mukti, Kampung Burung Pingat Air berlangsung di masjid berkenaan. Yang telah memberikan nikmat sihat pada kita semua sehingga pagi hari ini dapat kita hadir Datin Haja Nahriyah binti Haji Asbi, isteri Menteri Halewal Ugama. Ceramah bertujuan mengenang kembali perjuangan baginda Rasulullah dalam mensyiarkan Islam di samping meneladani kepribadian baginda yang luhur. Acara juga dihasrat untuk menggalakkan penglibatan muslimah dalam menghadiri program keagamaan di masjid.
Teknologi moden kini menjadi pilihan para pengusaha tempatan bagi menghasilkan produk yang kreatif dan boleh menembusi pasaran yang lebih luas. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang pengusaha belia yang terpilih di daerah Tutong ini, memanfaatkan kuasa platform digital untuk mengembangkan perniagaannya iaitu seni ukir digital selaras dengan agenda ekonomi digital negara untuk menghasilkan kraf hiasan kayu yang bermutu. Jadi alhamdulillah kami datangkan mesin laser engraving machine ini daripada luar negeri. Alhamdulillah dari sana permulaan kami belajarlah macam mana cara penggunaan laser dan sebagainya. Dan pada bulan pertama kami sudah memulakan kami punya perusahaan dengan mengeluarkan sebelum itu bukan peluang segala kitchen tema tu. Kami mengeluarkan produk notebook lah. Seni ukir dan kraf tangan digital sangat bernilai dan perlu diwarisi oleh generasi masa kini. Dengan adanya cetakan laser digital, ia mampu menonjolkan produk-produk yang dihasilkan sekaligus meningkatkan lagi kualiti ekonomi negara. Saya adalah salah seorang pengusaha yang terpilih di daerah Tutong mengikuti kursus transformasi satu kampung satu produk yang mengubah produk klasik macam klasik ini, artinya produk yang kami keluarkan yang sedia ada ke arah produk yang lebih premium, yang menyorong packagingnya yang lagi berkualiti, produk yang lebih berkualiti. Jadi masa akan datang sudah semestinya untuk memperkembangkan lagi kami punya perusahaan ini, malah membantu belia-belia yang belum bekerja sana. Seorang warga emas berusia 67 tahun berhasil memperoleh keuntungan hampir RM3,000 setahun melalui usahanya menanam nenas di ladang berkeluasan 1.6 hektar di Kampung Merangking Labih. Di bawah syarikat bukti hasil usaha milik Dayang Asmah binti Haji Hamdi, ladang nenas tersebut telah diusahakan sejak 10 tahun yang lalu. Ladang tersebut mula diusahakan oleh ayahnya yang sejak dari awal mencuba menanam nenas serta minat anak-anaknya untuk bercocok tanam. Dayang Asmah meneruskan usaha menanam nenas jenis paun. Dulu belum lagi ada pagar atau benar cabarannya banyak pelang tu. Tapi sabar sajalah. Rasanya kan berputus asa pelang tu jangan tahan. Tapi kalau sudah memikirkan macam mana kalau berputus asa kan sudah rugi. Teruskan saja. Daripada bapakku dulu enang bertanam nanas. Jadi sudah tu kan dari damit biasa sudah macam ikut bapakku menanam. Jadi dengan sendirinya pandailah sudah tak melihatlah. Sebab patut aku akan menurunkan untuk anak-anak. Hasil tanaman buah nenas yang diusahakan dijual secara borong di ladang berkenaan. Meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran, Dayang Asmah cekal dan giat meneruskan usaha tanaman nanasnya dengan bantuan pemantauan dan tunjuk ajar dari Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dulu hanya sekadar hobi, namun kini sebagai sumber rezeki. Begitulah pengalaman seorang belia tempatan yang berbakat dalam bidang fotografi sehingga mampu membuka perusahaannya sendiri. Laporannya bersama Aimaduddin Mawang. Mula beroperasi sejak 12 tahun lalu, Muiz Fotografi milik Awang Abdul Muiz bin Haji Awang memang tidak asing lagi dalam penggambaran bagi acara-acara keramaian seperti majlis-majlis perkahwinan. Idea membuka perusahaan sendiri tercetus selepas Awang Abdul Muiz menawarkan khidmat penggambaran secara percuma kepada rakan-rakan yang dikenali. Peluang berinteraksi dengan jurugambar-jurugambar berpengalaman menjadi motivasi kepadanya untuk meneruskan perusahaannya. Tetapi apabila saya telah mengikuti banyak pengalaman dalam bidang fotografi ini, saya terfikir untuk menolong bisnes keluarga lah, perniagaan keluarga ibu saya yang menyewakan alat-alat perkahwinan pada masa itu. Jadi saya terfikir untuk mengembang luaskan lagi perbagaikan perkhidmatan pada dalam bisnes keluarga saya ini.
Pelbagai pengalaman dilalui sepanjang menceburi bidang perusahaan fotografi. Pengalaman menggambar di luar negara, which is bagi saya merasakan dan melihat ada pelbagai culture, tradisi ataupun budaya yang berlainan daripada negara kita ni. Itu yang membuatkan open mind lah, membuka mata saya sendiri dan juga secara tidak langsung belajar dan memahami budaya seorang itu. It's really amazing lah. Dengan minat dan usaha bersungguh-sungguh, apapun bidang yang diceburi boleh menjadi sumber rezeki. Berkarya, berjarih, berlurih. Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Seorang lelaki tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Serba Gawan hari ini atas kesalahan kastam di bawah pertuduhan Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Rahmani bin Abdullah Johari berusia 22 tahun mengaku bersalah atas kesalahan memiliki 754 karton rokok berbagai jenis. Tertuduh dijatuhi hukuman denda RM598,400 atau 36 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Mahkamah memberi tempoh sehingga 19 April 2023 bagi tertuduh menjelaskan denda tersebut. Kesemua barang yang terlibat iaitu rokok dan perahu bersama enjin Yamaha dan 2 tong minyak dihukum rampas. Akibat gagal mematuhi harga maksimum dan paparan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142, 2 buah syarikat dikenakan kompaun dan 4 syarikat dikeluarkan notis amaran. Tindakan itu diambil semasa penguatkuasaan rutin harian yang dijalankan baru-baru ini oleh Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Syarikat Yanur Trading Company Sdn Bhd dan Orbit Supermarket Sdn Bhd masing-masing dikenakan kompaun RM500 atas kesalahan menjual susu tepung formula anak damit melebihi harga yang ditetapkan dan tidak memaparkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual di dalam premis. Sementara itu, 4 notis amaran dikeluarkan pada minggu pertama bulan ini ke atas 4 buah syarikat perniagaan atas kesalahan tidak memaparkan tanda harga pada sebahagian barangan yang dijual dan memaparkan tanda harga yang mengelirukan iaitu paparan tanda harga tidak selaras dengan harga yang tercatat di dalam sistem pembayaran. Unit Sukatan dan Timbangan SDT, bahagian industri dan ekosistem perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi baru-baru ini mengendalikan pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat timbangan jenis brake tester yang digunakan dalam perkhidmatan Vehicle Inspection Station VIS oleh syarikat Setia Motor Sdn Bhd dan syarikat Bengkel Kereta Berakas Sdn Bhd. Hasil daripada pemeriksaan tersebut mendapati bacaan ketepatan bagi 2 unit alat timbangan tersebut adalah sah, tepat dan berdaftar selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151, Peraturan-Peraturan Penelitian Alat-alat Sukatan dan Timbangan 1994 di bawah Seksyen 3-1. 2 perempuan warga asing ditahan oleh Unit Siasatan Penupasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei semasa serbuan di 2 buah bilik hotel penginapan di kawasan Bandar Serba Gawan. Kedua-dua individu terbabit masing-masing berumur 34 tahun dan 44 tahun dipercayai terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral. Pemeriksaan di tempat kejadian juga menemukan beberapa barang bukti. Mereka dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 294A kesalahan menawarkan khidmat seks Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Pasukan Polis di Raja Brunei sedang mengesan seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia yang dilaporkan lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai
Zeva Nurjana berumur 25 tahun dan memegang nombor pasport C8467984. Hubungi Balai Polis Tutong di talian 422-1206 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan.